Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan para pelajar agar mengisi kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh. Tegas Baginda, cintailah negara dalam susah dan senang. Sebagai patriotik, titah Baginda perlu disemat kokoh dalam jiwa setiap pelajar dengan melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat sebagai tanda pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Bertitah pada majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Kebawah Dulia Maha Mulia merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang sedang berada di Australia dan New Zealand, terutama para pelajar, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas, termasuk juga mereka yang sedang bercuti bersama keluarga. Keberadaan di luar negeri mendedahkan para pelajar kepada pelbagai cabaran. Barang siapa yang mampu menghadapi cabaran, itu tandanya mereka memiliki kedaya tahanan diri. Oleh itu, gunakanlah peluang ini untuk membina diri, pemikiran dan nilai kepimpinan. Para pelajar adalah pewaris kepimpinan negara. Kerana itu, sayugia para pelajar jangan leka dari memenuhi dada dengan ilmu, pengetahuan sebagai keperluan untuk bergerak lebih pantas, mendapati cabaran era globalisasi yang dinamik. Di samping itu, Baginda bertitah sains dan teknologi sangat ketara mempengaruhi kehidupan. Platform digital seperti media sosial semakin menjadi penentu kepada sumber ilmu, inspirasi, idea, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi ini apabila digabungkan dengan AI, Artificial Intelligence, maka ia menjadi penyampai dan penyebar maklumat lebih terbuka, pantas dan mudah. Maka gunakanlah ia dengan penuh tanggungjawab supaya tidak terjebak ke dalam pelbagai isu keselamatan digital seperti academic malpractice, penyebaran maklumat palsu dan menjadi mangsa jenayah cyber. Juga perlu diingat oleh para pelajar manakala jauh di perantauan, maka janganlah lupa akan budaya kebruneian sekalipun di mana kita berada. Sebaliknya, pupuklah nilai-nilai kerohanian yang tinggi yang bersendikan akidah ahli sunnah wal jamaah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pada beberapa hari yang lalu, kita di Brunei telah menyambut secara besar-besaran 40 tahun merdeka. Sambutan ini sepatutnya menyadarkan kita bahawa kemerdekaan itu bukan untuk disambut semata-mata, tetapi yang penting ialah untuk diisi. Kemerdekaan mesti diisi, barulah ada makna kita merdeka. Dalam titah, Baginda menimbulkan persoalan dengan apakah kemerdekaan itu diisi. Tegas Baginda dengan tanggungjawab, dengan kerja keras, dengan menumpukan tak setia yang tidak berbelah bahagi serta dengan mempertahankannya jika ia dikacau. Bagi para pelajar, mengisi kemerdekaan itu ialah dengan belajar bersungguh-sungguh, di mana ilmu,
pengetahuan yang diperolehi, itulah pengisi kemerdekaan. Selain itu, semangat patriotik perlu disemat kukuh dalam jiwa setiap pelajar. Libatkanlah diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat sebagai tanda pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Cintailah negara dalam susah dan senang. Niscaya Allah akan mengasihi Auda kerana cintakan negara itu daripada iman. Akhirnya, beta berharap agar para pelajar juga sentiasa menghormati undang-undang kerana kita adalah warga dunia yang menghormati undang-undang. Dengan tulus ikhlas, beta mendoakan supaya semua pelajar dan pegawai-pegawai yang bertugas di sini akan sentiasa berada dalam aman sejahtera di bawah pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis bersama penuntut-penuntut rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Majlis tersebut berlangsung di Hotel Park Hyatt, Melbourne. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, Dayang Nur Azminah Hanani binti Muhammad Syahrul Nizam, Presiden Persatuan Pelajar Negara Brunei Darussalam di Australia dan New Zealand, dan Dayang Hasfarah Munera binti Dr. Mursidi, Presiden Persatuan Penuntut Brunei di Melbourne. Baginda kemudian dijunjung berangkat ke majlis santap bersama perwakilan penuntut serta menandatangani lembaran kenangan sebelum menghadiri majlis bersama penuntut-penuntut rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Fatir dibacakan oleh Awang Muhammad Raskan bin Haji Abdul Razak dari University of New South Wales, manakala intisarinya oleh Awang Nabil Iman bin Haji Azmi dari Curtin University, Perth. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja, Dato' Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Dayang Nur Azminah Hanani dalam sembah alu-aluannya menyifatkan keberangkatan baginda mencerminkan sifat pemedulian dan keprihatinan baginda terhadap keberadaan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima Pasambah Brunei, Australia dan New Zealand Friendship Art. Baginda seterusnya berangkat bercermat duli bersama lebih 600 orang penuntut rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala
bersama Right Honourable Christopher Luxon, Perdana Menteri New Zealand. Juga berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis perjumpaan dua hala bertempat di Park Hyatt, Melbourne. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan Right Honourable sebagai Perdana Menteri New Zealand. Baginda juga menyifatkan pertemuan ini mengesahkan kembali hubungan penting antara negara Brunei Darussalam dan New Zealand dengan tahun ini menandakan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik kedua-dua buah negara. Baginda seterusnya menjemput Perdana Menteri Luxon ke negara Brunei Darussalam serta berharap untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala pada tahun-tahun akan datang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan The Right Honourable juga membincangkan hubungan dua hala dan perkara-perkara serantau, antaranya meneroka peluang-peluang bagi mengembangkan dan mempelbagaikan lagi perdagangan, pelancongan dan pendidikan industri halal dan bekerjasama dalam perubahan iklim serta membincangkan usaha-usaha ke arah meningkatkan lagi hubungan dialog ASEAN-New Zealand. Right Honourable juga menjemput Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk mengadakan lawatan ke New Zealand. Pada sebelah petang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan pertemuan bersama The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia di Melbourne Convention Exhibition Centre (MCEC) dengan baginda bertitah mengalu-alukan Perdana Menteri Albanese ke negara Brunei Darussalam. Juga berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Dalam memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Australia serta ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN-Australia, baginda berharap persahabatan dan perkongsian ini akan dieratkan lagi pada tahun-tahun kehadapan. Baginda juga menggariskan komitmen bersama antara negara Brunei Darussalam dan Australia dalam meningkatkan kerjasama sedia ada sambil meneroka bidang-bidang baharu adalah bukti persahabatan yang kian berkembang dengan kedua-dua pihak sedang bekerja rapat untuk mengukuhkan perkongsian melalui pelan tindakan bersama. Baginda juga menegaskan bahawa hubungan ini terus diperkukuhkan termasuk dalam bidang ekonomi, tenaga, pertahanan dan pertukaran antara rakyat serta menekankan hasrat Brunei untuk bekerjasama dengan Australia dalam peralihan tenaga dan kerjasama kesihatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertukar-tukar pandangan bersama Perdana Menteri Australia dalam pelbagai perkara termasuk isu dua hala serantau dan antarabangsa serta situasi di Palestin. Pada penghujung majlis perjumpaan, satu kenyataan bersama telah dikeluarkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri sambutan rasmi dan Prime Minister's Reception bertempat di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC). Juga berangkat bagi mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Di ASEAN Leaders Arrival Hall (MCEC), keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan secara rasmi oleh The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, Australia dan Republik Demokratik Timor Leste bagi sesi bergambar ramai dan diikuti dengan menyaksikan smoking ceremony oleh Wurundjeri First Nations Elders, iaitu salah satu adat tradisi masyarakat orang asli Australia. Ini diikuti dengan majlis resepsi yang dimulakan dengan persembahan tarian Australian First Nations dan nyanyian lagu tema ASEAN dan lagu kebangsaan Australia. Majlis juga diserikan dengan ucapan Welcome to Country oleh Wurundjeri Elder dan ucapan alu-aluan The Honourable Perdana Menteri Australia serta persembahan musikal.
Scientists have come up with a number of 65,000 years in recent times. Our culture doesn't have numbers like that. Citizens have achieved together over the past 5 decades. Cooperation broadening our two... Selesai majlis resepsi Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh The Honourable Perdana Menteri Australia dan Miss Jodie Hayden yang berlangsung di The Great Hall, National Gallery of Victoria. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Shehbaz Sharif berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Islam Pakistan yang baharu. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersabda menekankan pihak pengurusan yayasan bersama semua pihak yang terlibat dalam pengagihan kurma-kurnia peribadi Kebawah Dulia Maha Mulia untuk terus memikul tanggungjawab dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan dan dedikasi dalam sama-sama memastikan tidak ada orang-orang tertentu yang tercicir dari menerimanya. Bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma-kurnia peribadi Kebawah Dulia Maha Mulia sempena bulan Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masihi, Dulian Teramat Mulia menggariskan dalam melaksanakan pengagihan kurma-kurnia peribadi khususnya kepada mereka yang layak menerimanya, ciri-ciri seperti keikhlasan, komitmen dan kesabaran yang selama ini ditunjukkan oleh para pemimpin akar umbi termasuk ahli-ahli majlis perundingan adalah amat memberangsangkan dan dihargai. Majlis pelancaran pengagihan kurma-kurnia peribadi berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar, Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Tadbir Yayasan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Pemangku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pegawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad. Pemangku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyembahkan kurma-kurnia peribadi mencerminkan keprihatinan yang mendalam dan berterusan baginda dalam bersedekah sempena bulan Ramadan. Perniagaan kurma tahun ini adalah masuk tahun ke-29. Sejak dari tahun 1995, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah diamanahkan untuk menguruskan penggandeliannya. Dan Alhamdulillah, sehingga kini pengagihannya telah pun dilaksanakan dengan sempurna dan teratur. Dulian Teramat Mulia bersabda, para pemimpin akar umbi janganlah mudah berpuas hati dengan apa yang telah dicapai selama ini
kerana masih juga kedengaran suara-suara mengatakan ada pihak-pihak tertentu tidak menerima kurma-kurnia pribadi. Adalah amat memberangsangkan dan dihargai. Walau bagaimanapun, oleh yang demikian, pihak pengurusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama semua pihak yang terlibat hendaklah terus memikul tanggungjawab ini dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan dan dedikasi dalam sama-sama memastikan tidak ada orang-orang tertentu yang tercicir dari menerima buah kurma kurnia paduka ayahanda ini sebagai juadah berbuka puasa di negara ini. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan rasa puas hati atas kerjasama dalam kerja-kerja pengagihan kurma. Di negara ini. Saya gembira mengetahui pada tahun ini pihak Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sekali lagi akan dilibatkan dalam sama-sama membantu kerja-kerja pengagihan kurma kurnia peribadi paduka ayahanda dengan menyediakan pengangkutan kenderaan bagi membawa buah kurma berkenaan ke beberapa tempat yang ditetapkan. Semoga usaha ini akan dapat diteruskan ke arah memberkesankan lagi pengagihan kurma kurnia peribadi berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia berkenaan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia peribadi kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan dan pekerja swasta. Juga menerima agihan buah kurma persatuan-persatuan saudara baharu. 159 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pilihan Khatib Dato' Paduka Awang Haji Mustafa. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Melanjutkan pelajaran ke Australia bukan sahaja untuk membentuk sikap Melayu Islam Beraja yang diterapkan di negara ini, malahan untuk diperluaskan lagi bagi menyumbang ke arah wawasan Brunei 2035. Pandangan tersebut dikongsikan oleh para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Australia semasa ditemui oleh RTB. Rasa student-student yang bernasib baik seperti saya yang diberi kurnia scholarship sangatlah mengambil ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri dari segi sosial dan juga perkembangan akan celah mana yang kami dapat masuk untuk membangunkan negara dengan segala critical thinking and also creative thinking. Saya berasa teruja dan sangat bersemangat untuk mencapai wawasan 2035 dan insya-Allah akan menjadi belia yang berguna untuk negara setelah saya menamatkan pengajian saya. Dapatlah pelajar-pelajar yang berada di Australia untuk bersemangat lagi menghabiskan pelajaran mereka dengan cemerlang dan membawa balik ijazah ke tanah air untuk sama-sama berjuang demi negara dan sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam membangunkan negara Brunei Darussalam. Sebagai university student, mesti belajar bersungguh-sungguh kerana ini peluang yang diberikan oleh Kebawah Duli. Kita tidak boleh sia-siakan peluang yang diberikan itu. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara pada hari ke-6 kemarin mendengar perbahasan tertumpu kepada belanjawan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam mukadimah cadangan belanjawan kementerian tersebut mengongsikan negara telah berjaya mencapai 100% sara diri
dalam bekalan ayam dan daging dan telur ayam. 70.1% secara diri bagi bekalan ikan dan udang, manakala bagi sayur tropika dan buah tropika masing-masing mencapai sekitar 72% dan 42% secara diri, dan beras sekitar 8% secara diri. Pihak kementerian berazam akan terus berusaha untuk meningkatkan keluaran komoditi-komoditi utama di bawah sektor pertanian dan perikanan ini. Bukan saja untuk memastikan bekalan makanan di negara ini adalah terjamin, tapi juga untuk menyumbang kepada peningkatan jumlah dan nilai ekspor. Turut dikongsikan dalam mukadimah Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, penekanan utama cadangan belanjawan bagi tahun kewangan 2024-2025. Pertama, mendukung pertumbuhan serta peningkatan keluaran industri di bawah sektor makanan. Kedua, mendukung pembangunan dan pemeliharaan sumber hutan, bukan saja ke arah pemeliharaan alam sekitar, malah juga bagi menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. Ketiga ialah mendukung pertumbuhan dan pembangunan industri pelancongan. Dalam mendukung pertumbuhan dan mengenai cadangan Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momin untuk menjadikan budaya Brunei sebagai tarikan pelancong, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya menjelaskan. Bidang budaya bermakna cara hidup kita ni di Brunei ini merupakan salah satu tarikan, dengan sendirinya tarikan kepada pengunjung-pengunjung untuk datang ke negara kita ni untuk melihat bagaimana cara kehidupan kita ni. Dan ini sudah tentunya akan menambah menjadi nilai tambah kepada destinasi-destinasi pelancongan, pakej-pakej pelancongan yang ada. Juga dibangkitkan isu berkaitan Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Sirajah Hatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Isu tersebut mendapat respons Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pihak BDFA memainkan peranan penting. They have their standards which is in compliance with international standards. They have certification that is recognized by other importing authority. Jadi memang mereka berserangan ini memang penting dalam usaha untuk memajukan industri makanan. Jadi piawaiannya mengikut piawaian antarabangsa dan mengikut juga ke mana negeri itu diekspor lah, memerlukan spesifik test for the food, sebab ia berbeza tu. So di sanalah. Dan Kementerian Kesihatan melalui Department Scientific Services akan memudah cara dari segi penganalisaan bahan-bahan kimia atau trace metals dan sebagainya. Negara Brunei Darussalam sekali lagi mengecam sekeras-kerasnya tindakan kejam ketenteraan kuasa pendudukan di Semenanjung Gaza yang terus mengorbankan jiwa penduduk Palestin. Menurut kenyataan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, negara Brunei Darussalam juga menyertai masyarakat antarabangsa dalam menggesa bagi genjatan senjata segera dan kekal serta bagi kuasa pendudukan untuk mematuhi undang-undang antarabangsa termasuk Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan penyelesaian PBB. Negara Brunei Darussalam tetap tegas dalam solidaritinya dengan rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk keamanan, kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Negara juga menegaskan semula sokongan penuhnya bagi mewujudkan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Kepentingan Platform Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan ADMM Plus pasca 2025 dalam mendukung dialog dan kerjasama pertahanan serantau
dan menyokong pengembangan dan penglibatan yang dipertingkatkan bersama rakan kongsi luar ASEAN berdasarkan prinsip saling menghormati dan nilai bersama ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa retreat ADMM. Acara diadakan di Luang Prabang, Republik Demokratik Rakyat Laos. Retreat tersebut juga memerhatikan kelulusan kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN mengenai pencapaian ADMM dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Komuniti Politik Keselamatan ASEAN 2025. Retreat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Chan Somane Chan Yalat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Laos selaku pengerusi ADMM untuk 2024. Yang berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Meja Jala Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof mengadakan perjumpaan dua hala berasingan dengan Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Demokratik Timor Leste.